Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfaridu bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mana satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, seperti mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas ni secara kesimpulannya Allah nak menyatakan bahawa zat Allah SWT, sifat Allah SWT dan perbuatan Allah SWT ini bersifat dengan sifat tunggal yang mana tidak boleh dikongsi oleh siapa-siapa pun. Maknanya Allah nak cerita kepada kita Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak untuk kita mohon pertolongan, Tuhan yang maha kaya segala-galanya, maha kuasa, maha agung, hanya yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kita kena betulkan, dan kita bersyukur pada hari ini kerana Allah masih letakkan kita dalam akidah yang mana akidah itu kita berjalan di atasnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih jaga iman dan Islam kita. Di samping itu Allah beri tambahan nikmat-nikmat yang lain. Kita sampai ke masjid ini juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Kita boleh bawa kereta, boleh jalan kaki, boleh naik motor, boleh pusing-pusing dalam taman, boleh bertegur sapa dengan sahabat-sahabat kita. Itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua yang ada pada kita hanya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang membantu banyak dalam kehidupan kita, menerangkan secara detail kepada kita bagaimana cara ibadah yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan membawa agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita patut bersyukur juga kerana inilah salah satu nikmat yang paling besar yang mana Allah menganugerahkan umat akhir zaman ini dengan seorang Nabi, iaitu Khatimun Nabiyyin ataupun penutup bagi segala Rasul dan pelengkap bagi segala mukjizat. Bukan mukjizat itu habis, maknanya pelengkap bagi syariat dalam untuk apa? Untuk dipandu, untuk memandu kehidupan manusia umat akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah sekali lagi. Yang ketiganya, barisan EDK Masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Baik, kita masih lagi mengupas ataupun berkongsi berkenaan dengan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili, seorang ulama Nusantara yang berakidahkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, dan beliau telah menulis satu tulisan ataupun satu buku yang itu bernama Penawar Bagi Hati, yang mana di dalamnya penuh dengan hikmah yang mendidik kita kepada bagaimana nak didik hati kita ini supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung masih lagi dalam bab mata, tuan-tuan. Pada sesi yang lepas kita bincangkan bagaimana Syekh Abdul Qadir ini memberitahu kepada kita bahawa bagaimana kita boleh bawa mata kita ni, bukan memang kita akan bawa juga fizikal mata ni ke akhirat, dan juga bagaimana kita boleh gunakan mata ini untuk kita bawa sebagai amalan kita di akhirat, amalan kebaikan yang menampung diri kita nanti di akhirat. Kata guru kami, semasa kita nak berjalan, kita keluar sedikit ya tuan-tuan, semasa kita nak berjalan di padang mahsyar, kita akan menempuh fatrah-fatrah yang lama. Kita telah menempuh alam rahim, sekarang ni kita duduk di alam dunia yang fana. Fana ni apa? Yang tidak kekal, yang akan hapus. Maka selepas ini kita akan duduk di dalam satu alam, iaitu alam barzakh. Kata ulama, barang siapa yang terselamat di dalam alam barzakh, iaitu alam kubur, maka dia terselamatlah di akhirat nanti. Kemudian kita akan masuk kepada alam mahsyar, iaitu perjalanan kita untuk pergi ke satu tempat perhimpunan kita yang kekal abadi. Yang mana tempat perhimpunan tu, kalau pagi-pagi kita tiap-tiap bulan kita kerja kerajaan ke swasta, tiap bulan mesti ada perhimpunan kita. Sebab apa? Bos kita nak jumpa staf-staf kita semua, nak jumpa kita semua. Jadi kita buat satu perhimpunan tiap-tiap bulan. Jadi perhimpunan yang amat dahsyat, perhimpunan yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia, iaitu perhimpunan di padang mahsyar. Maka berjalanlah kita, kata ulama, kata guru kami, berjalanlah kita menghadapi keadaan yang sangat getir untuk menuju ke padang mahsyar. Antaranya, kata guru kami, kalaulah di sebelah kanan ayah kita, di sebelah kiri mak kita, di depan kita ada peradik kita, dan di belakang saudara mara kita. Maknanya kita nak berjalan berasak-asak pergi ke padang mahsyar ni, umpamanya ketika orang membuat haji, begitu padat, jalan pun macam semut, pelan-pelan. Jadi ketika itu lagi sangat getir ketika itu, yang mana kata guru kami, kalau sebelah kanan ni ayah kamu, sebelah kiri ni mak kamu, depan adik-beradik kamu, belakang saudara mara kamu, pada waktu itu tidak ada perkara yang dapat menolong mereka ini. Walaupun di dunia hakikatnya kalau mak ayah kita tak mampu buat kerja, kita yang tolong.
Tetapi apabila kita nak bergerak ke padang mahsyar, walaupun di sebelah kita ini mak ayah kita, di depan kita adik-beradik kita, di belakang ini saudara mara kita, pada hari itu Allah tidak mengizinkan untuk kita membantu siapa-siapa pun. Kerana apa? Seluruh manusia akan berada di dalam kegerunan yang sangat-sangat-sangat. Termasuklah saya dan termasuklah tuan-tuan dan puan-puan. Maka antara benda-benda yang kita boleh jadikan sebagai amalan kebaikan adalah kita menggunakan anggota mata kita ni. Salah satunya kita berada dalam tajuk ini, iaitu kita menggunakan mata kita yang boleh membawa kita kepada hitungan Allah SWT ini yang memberatkan kebaikan kita nanti. Kita salah satunya. Jadi kita masih berada dalam tajuk mata. Jadi qala al-muallifu rahimahullah taala, berkatalah Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dan setengah daripada faedah yang bangsa dunia. Saya katakan pada sesi yang lepas, ini bahasa lama tuan-tuan. Mereka ini, para ulama ni, dia biasakan guna bangsa dunia dengan bangsa akhirat. Kerana apa? Tempat di dunia ni hanya sementara, dan di akhiratlah tempat kekal yang abadi dengan izin Allah. Akhirat ni dia kekal tak sama macam Allah kekal. Allah kekal memang sejak azali lagi. Kekalnya akhirat ini, kekalnya syurga, kekalnya neraka, kerana izin Allah. Allah izinkan makhluk Allah yang bernama syurga, Allah izinkan makhluk Allah yang bernama neraka, Allah izinkan makhluk Allah bernama arash, Allah izinkan makhluk Allah bernama yaumul akhirah ini untuk kekal. Tanpa izin Allah Ta'ala mereka takkan kekal, tapi Allah dah izinkan mereka ini untuk kekal. Maknanya kita akan pergi berpindah kepada satu negeri akhirat yang akan menunjukkan kita nanti sama ada kebaikan kita sebelah kanan ini berat ataupun sebelah kiri kita yang paling berat. Ini Allah sebut dalam Al-Quran Ashabul Yamin. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang tergolong dalam golongan Ashabul Yamin, golongan sebelah kanan, dia terselamat. Maka Allah juga sebut sebelah kiri. Sebelah kiri ini barang siapa yang tergolong di sebelah golongan sebelah kiri, maka dia tidak terselamat. Maka ulama menggunakan bangsa dunia, bangsa di akhirat. Kerana apa? Semua manusia Allah beri peluang untuk hidup di dunia. Bila Allah matikan kita nanti, kita akan jadi disebut sebagai bangsa akhirat. Kita akan berpindah. Maknanya hidup berpindah randah ni bukan hanya kita dapat beli rumah baru kita pindah. Hidup kita, perjalanan kita juga merupakan pindah randah. Jadi musafir yang paling kekal adalah musafir yang kita lalui sekarang. Daripada alam rahim kita bermusafir, duduk di dunia, berhenti kejap, buat amal kebajikan. Alhamdulillah. Siapa yang buat kemungkaran tak bertaubat, subhanallah, maka dia akan bermusafir ke negeri yang lain. Subhanallah. Jadi kita doakan supaya diri kita ini masuk di dalam golongan Ashabul Yamin, iaitu golongan yang dicintai, yang dirindui, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang ini Syekh Abdul Qadir, maka faedahnya mata ni kita boleh bawa, jadikan faedah ni untuk bangsa dunia, iaitu kata Syekh Abdul Qadir, melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Syekh Abdul Qadir menyatakan kepada kita bahawa Allah jadikan kepada kita ni mata ni sebagai apa? Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, iaitu kita dapat melihat apa yang kita lakukan. Kadang-kadang Allah bayar cash kepada kita tuan-tuan, tanpa kita sedar. Kita buat dosa, tiba-tiba ada musibah yang menimpa kepada kita. Itulah Allah nak memperlihatkan kepada kita. Jadi Allah nak memperlihatkan kepada kita ni apa dia? Balasan yang ringan kepada umat akhir zaman ini. Inilah tanda kekuasaan aku. Apa yang jadi kepada kita, sakit, hilang benda yang kita paling sayang, ataupun kematian, semua itu musibah yang menimpa kepada kita. Dan musibah itu, kalau kata ulama, kalau kita ikat dengan kesabaran, maka dia akan jadi rahmat kepada kita. Kita terima musibah, kita dapat kesakitan, kita dapat
barang yang kita paling sayang hilang, menyebabkan kita jadi musing kepada semua. Tapi bila kita ikat musibah tu dengan kesabaran, maka dia akan jadi rahmat kepada kita. Tapi kalau kita terima musibah itu dan kita menuduh Allah Ta'ala, ya Allah, apa kau lagi nak uji aku ni, ya Allah, tak habis-habis dengan ujian kau, uji aku. Dia tuduh Allah Subhanahu Ta'ala begitu, maka dia tidak akan dilitupi dengan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Kita dapat nikmat, kita dapat nikmat, kita dapat kekayaan, dapat kesihatan yang baik, kita dapat kita dapat segala nikmat yang kita nak. Tapi kalau kita tak ikat dia dengan syukur, maka dia boleh jadi kufur kepada Allah Subhanahu Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah lagi nikmat yang kau nak. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur ni bukan keluar pada Islam saja. Makna kufur ni dia tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Salah satu mata. Jadi dia tidak mensyukuri apa yang Allah telah beri, maka wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka terimalah satu hari nanti kamu akan terima azab yang sangat dahsyat. Ini Allah jadi. Maknanya nikmat, kita nak dapat rahmat Allah, kita nak dapat bantuan daripada Allah, kita dapat nikmat, kita ikat dia dengan rasa syukur. Musibah kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala, kita jangan tuduh Allah Ta'ala. Kita ikat musibah yang menimpa diri kita itu dengan rasa sabar dan redha ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Semua yang ada pada kita ini telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita tak boleh ingkar. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perjanjian yang Allah sebut dalam Al-Quran? Dia bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bahawa satu ketika dulu engkau telah berjanji denganku bahawa akulah Tuhan engkau. Jadi Allah lahirkan kita daripada perut ibu kita yang Islam. Alhamdulillah hari ini sampai hari ini Allah kekal kita masih dalam Islam. Dan inilah perjanjian kita semasa kita duduk di dalam alam rahim ibu kita. Perjanjian kita yang kufur pula, yang non-Muslim pula, bukan dia ingkar, ini Allah nak uji dia. Bagaimanakah engkau menyaksikan tentang kekuasaanku? Kan dalam Al-Quran Allah bandingkan antara orang yang buta dengan orang yang celik. Apa makna yang Allah bandingkan antara orang buta dengan orang yang celik? Ini yang kita cerita sekarang tentang mata. Kenapa Allah bandingkan yang celik dengan yang buta ataupun yang buta dengan yang celik? Yang buta ini Allah nak nyatakan bahawa mereka ini tidak memandang tentang ciptaan Allah, dan mereka tidak beriman dan mereka tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Bahkan mereka ini kufur. Mereka tidak melihat ciptaan Allah Ta'ala ini sebagai satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi mereka yang celik pula, mereka memandang, oh ini sangat dahsyat ciptaan Allah SWT. Tentang diri aku sendiri pun aku tak boleh nak fikir bagaimana Allah ciptakan aku. Tuan-tuan boleh fikir keadaan roh tuan-tuan macam mana? Roh saya, bagaimanakah bentuk roh? Kat mana roh duduk? Bilakah roh akan kembali balik dan akan keluar? Ciptaan kita pun kita tak boleh fikir bagaimana Allah ciptakan kita. Bahkan apatah lagi yang lain. Apatah lagi langit Allah cipta tanpa tiang. Apatah lagi aras, satu tempat ataupun satu makhluk yang paling besar Allah ciptakan untuk menjadi sebagai bumbung kepada syurga. Bagaimana nikmat-nikmat syurga yang tidak boleh dibayangkan kehebatan dalam syurga itu. Itu lagilah dahsyatnya. Jadi Allah menyuruh kita ini menggunakan mata ini supaya kita dapat lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita nakkan. Bila Allah kata Syekh dalam kitab ini, bila Allah jadikan mata dan Allah suruh kita lihat apa yang kita lakukan, secara tak langsung bila kita lihat, kita kena fikir. Kita kena fikir bahawa adakah perbuatan yang aku buat ini, yang sedang aku lihat ini, perbuatan baik ataupun tidak. Kalau perbuatan yang tidak baik, maka tinggalkan segala-galanya.
Tapi kalau perbuatan ini memberi manfaat kepada aku, memberi manfaat kepada zuriat aku, memberi manfaat kepada masyarakat, insya-Allah aku nak teruskan. Contoh, kita sedekah. Orang lain kita nampak, hanya kita saja yang nampak tangan kita bergerak, kita gerakkan tangan kita, masukkan duit dalam tabung. Jadi kalau kita fikir, bila kita lihat tu, kita kena fikir kalau perbuatan itu baik, maka diteruskan. Kita didik pula anak-anak kita dengan cara apa? Dengan cara elok, bahawa beri sedekah ni amalan mulia. Tapi kalau kita lihat bahawa perbuatan kita itu contohnya merompak masuk rumah orang, jadi kalau orang yang tidak berfikir macam Allah bandingkan tadilah, adakah engkau tahu perbezaan antara orang yang buta dengan orang yang celik? Maka orang yang membuat kejahatan ini, bila dia melihat perbuatan itu, dia tidak sedar dan dia tidak fikir, itu yang dia lakukan perbuatan jahat itu tanpa memikirkan apa yang dia dapat di akhirat nanti. Di dunia memang dia dapat kemewahan, dia nak apa yang dia dapat, dia curi, dia nak duit, dia nak motor ke apa, dia curi motor orang, dia dapat. Tetapi dia tak fikir panjang bahawa di akhirat nanti Allah akan paparkan satu persatu perbuatan dia, dan dia juga akan melihat semula dengan matanya apa yang telah dilakukan oleh dirinya semasa hidup di dunia. Maknanya mata ni kita guna bukan hanya untuk di dunia, di akhirat nanti Allah akan paparkan satu persatu apa yang telah kita lakukan di dunia tu. Subhanallah tuan-tuan, mata ni sangat-sangat nikmat. Kadang-kadang kita patut rasa malu. Ada kawan kita yang Allah butakan matanya tetapi celik hatinya. Bagaimana? Contoh imam besar kita, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia ni buta tetapi dia seorang waliullah. Kenapa dia waliullah? Sebab Allah buka mata hati dia supaya pandang bahawa inilah kebaikan yang aku duduk sekarang, yang aku buat sekarang, aku nak sebarkan kepada masyarakat. Antara kitab karangan besar bagi Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah Ratib Al-Atas. Kepada tuan-tuan yang pernah dengar, amalkan Ratib Al-Atas, banyak manfaatnya. Jadi imam-imam kita, wali-wali kita, ulama-ulama kita, mereka ni kadang-kadang buta mata, tetapi Allah berikan rasa celik hati mereka itu, menyebabkan kadang-kadang mereka boleh tulis kitab berjilid-jilid. Mereka memang tak mampu nak menulis kerana mata mereka buta, tetapi mereka panggil anak murid, dan apa yang mereka katakan ditulis oleh anak murid kita, dan menyebabkan terbitlah kitab-kitab mereka yang besar sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga akhir zaman. Subhanallah tuan-tuan, ini ulama yang mana Allah celikkan hatinya tetapi fizikalnya, matanya Allah butakan. Itu yang kita nak. Kalau kita dapat dua-dua, Allah celikkan mata kita, fizikal kita, mata kita, dan Allah bukakan hati kita, mata hati kita, itu lagi baik. Maknanya dia pakai mata fizikal dia ni melihat kebesaran Allah Ta'ala, dan dia bawa ke hati bahawa aku ni kerdil di sisi Allah SWT. Maknanya hati ni tempat letaknya iman, maka itu lebih baik. Sebab apa? Dia ada dua panca indera yang sangat berguna kepada fizikalnya di akhirat nanti, iaitu mata fizikal dia, secara zahirnya mata, dan dalamannya adalah mata hati dia. Subhanallah tuan-tuan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, apabila Allah jadikan mata kepada kita ini, kita dapat melihat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita nak, kita dapat buat. Contoh kita nak berniaga. Jadi kita, Allah pandukan kita ni dengan mata, dapat kita beli barang, dapat kita pergi ke kedai beli modal sikit. Jadi kita buka gerai, kita boleh berniaga. Ada juga sahabat kita yang buta berniaga, itu tak ada masalah. Mungkin Allah buka mata hati kita. Jadi yang kedua, bila kita nak gunakan di dunia ni mata untuk kebaikan akhirat, apa dia kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, iaitu dapat melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Contoh, kita nak bergerak ke sini kita tak langgar batu, ataupun kita berjalan jogging petang-petang taman-taman, kita boleh elak apa musibah yang ada yang kita nampak di hadapan kita. Yang tak nampak itu wallahu alam lah.
Kadang-kadang kita bawa kita canggih macam mana pun, mahal macam mana pun, kadang-kadang Allah tak izinkan kita nampak lopak ataupun lubang di depan tu, maka kita akan redah juga lubang tu. Maknanya ada perkara yang Allah izin untuk kita lihat, ada perkara yang Allah tidak izin untuk kita lihat. Maknanya contoh paling senang, kita bawa kereta kan malam, kita tak nampak bahawa depan tu ada lubang. Jadi kita tengah laju, tiba-tiba bila sampai ke lubang, berdegar bunyi kan. Jadi kita pun tak nampak. Sebab apa? Allah menyekat ataupun Allah menghadkan pandangan kita dengan jarak yang dia dekat. Ada orang yang stay je ataupun relax dia malam bawa kereta. Ada orang yang bawa kereta malam tak boleh langsung. Dia nak balik kampung ke, dia nak pergi ziarah kawan dia ke, dia nak pergi melancong ke, dia kena berjalan waktu pagi. Sebab apa? Itu hak mata yang Allah izinkan untuk dia lihat. Jadi selebih daripada itu Allah tak izinkan. Contoh, tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan tak boleh nampak apa yang terjadi di pasar malam kat depan. Kok ada orang gaduh ke, ada orang ada lelong ke kat situ, tuan-tuan hanya tahu bahawa depan sana dekat jalan besar ada pasar malam, tapi tak tahu apa yang terjadi. Sebab apa? Ini had mata kita yang Allah izinkan untuk pandang. Ada pun orang yang terbuka mata hatinya macam Rasulullah SAW. Dia tahu umat akhir zaman ni akan timbul fitnah banyak-banyak. Fitnah antaranya apa dia? Ramai di kalangan perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, contoh. Ni mata hati Rasulullah itu dibuka oleh Allah Ta'ala, dicuci oleh Allah SWT untuk pandang ke hadapan. Ini para ulama, para wali Allah, para awliya semua, Allah buka mata hati mereka ini sehingga mereka nampak ke hadapan. Nampak ke hadapan itu dengan wahyu dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita menggunakan mata, kita dapat elak diri kita daripada musibah yang kita nampak. Jadi kita boleh elak daripada benda-benda yang tidak diingini berlaku. Contoh macam kita bawa di highway kan, kita bawa motor, kita nampak lembu di depan tu, takkan tuan-tuan tiba-tiba Allah jadikan kita langgar lembu tu. Kita gunakan mata, kita boleh elak lembu yang sedang melintas di hadapan kita. Itu kegunaan untuk di dunia. Manfaatnya insya-Allah Allah akan timbang di akhirat nanti. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, ada dua manfaat yang kita boleh gunakan mata ini untuk kebaikan di dunia, untuk menyelamatkan kita di dunia ni. Apa dia? Yang pertama, kita dapat lihat apa yang kita lakukan dan kita berfikir sama ada perbuatan kita itu perbuatan jahat ataupun perbuatan baik. Dan yang kedua, kata Syekh juga, bahawa kita dapat melepaskan diri daripada kesakitan. Kesakitan itu maknanya bukan melepaskan diri itu sebab usaha kita, dengan izin Allah juga. Cuma dikatakan di sini bahawa apa yang kita nampak, musibah yang kita nampak di hadapan itu, Allah bantu kita untuk elak daripada berlakunya musibah di hadapan. Tapi ada pun perkara musibah yang Allah tak izin kita elak, tak boleh juga. Contoh tsunami. Kalau Allah sebenar tsunami apa yang berlaku kepada kita ni semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Baru ni kawan sejiran lah, tak adalah dekat jiran tu. Saya hujung belah sana, jiran yang baru meninggal tu belah sini. Jadi 2-3 hari sebelum dia meninggal, dia hantar, dia ada motor besar, dia ada geruk motor besar. Jadi dia sebelum ni dia tak pernah buat pun. Ada 2-3 hari sebelum dia meninggal, dia hantar anak dia ke rumah saya untuk mengaji. Saya ajar malam-malam mengaji. Jadi dia hantar anak dia untuk pergi mengaji, naik motor. Rupanya itulah pertemuan kali terakhir yang saya berjumpa dengan dia. Dan jumpa pun tegur dia jauh lah. Saya duduk dalam rumah, saya buka pintu gate, anak dia basuh. Macam tu je lah kan. Pertemuan kali terakhir lah berjumpa dengan arwah. Jadi dia meninggal aksiden. Bila meninggal aksiden, maknanya apa yang saya katakan tadi, bahawa kalau Allah tak izinkan untuk kita elak musibah yang akan berlaku ke dia, Allah tak izin. Mungkin cara dia dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan cara begitu. Allah nak ampunkan dosa-dosanya, maka Allah matikan dia dalam keadaan begitu. Jadi dia mati aksiden yang mana tidak ada bertembung dengan siapa-siapa. Bila tengok dalam gambar tu, tidak ada
dia bertempur dengan kereta ke, dengan lori ke, tak ada. Dia memang terbaring seorang-seorang, dan keadaan tu ketika tu jalan tu dalam keadaan tidak siap lagi. Maknanya ada benda yang kita lihat juga, tetapi Allah tak izin untuk kita elak. Itu semua dah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Contoh tsunami dulu yang telah lama berlaku, kita nampak air itu dah naik tinggi. Air itu memang, air laut itu dah memang naik tinggi, tetapi Allah tidak izinkan untuk orang tu cari tempat mengelaknya. Dia lihat, tetapi Allah tidak izin, Allah tidak menggerakkan anggota badan dia untuk dia lari ke mana-mana. Maka dia disapu oleh Allah Ta'ala dengan air itu, maka dia mati dalam keadaan itu. Itu kita lihat, tapi semua yang berlaku ke atas kita, kita nak elak ke, kita tak dapat elak ke, kita jatuh ke, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutnya kita patut bersyukur. Kerana apa? Apa yang kita lihat kadang-kadang kita boleh elak, ataupun ada benda yang kita boleh buat. Ada yang benda kita lihat tapi kita tak mampu untuk dapat. Contoh, kita tengok dalam TV, handset sentiasa keluaran baru. Bulan ni kita beli handset Oppo jenis ni, tapi tengok-tengok 2 minggu lepas tu Oppo jenis baru pula keluar. Kita hanya mampu melihat, tapi kita tidak mampu untuk memilikinya. Itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita patut bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita terlepas daripada musibah itu, antara zikir yang patut kita sebutkan di mulut kita, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah. Contoh, bila kita mesyuarat, kita lontarkan pandangan, lalu pengurusi tak terima pandangan kita. Jangan kata, ish, pengurusi ni asyik-asyik aku punya pandangan tak terima je. Jangan. Bila pengurusi tak terima, maknanya ada perkara yang dipandang oleh pengurusi itu yang mungkin menyebabkan orang lain susah. Maka bila pandangan kita tidak diterima oleh pengurusi kita, kita sebut alhamdulillah. Takut-takut sebab apa tidak diterima? Takut-takut kalaulah pengurusi terima pandangan aku, jadi apa sesuatu dalam ketika kita melaksanakan pandangan kita tu, kita tak tahu. Semua Lauh Mahfuz, Allah dah tulis dalam Lauh Mahfuz, benda yang nak jadi ataupun benda yang tidak jadi, itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata lagi Syekh Abdul Qadir, iaitu dan bermula mensyukurkan mata itu, yang pertamanya memelihara daripada tiap-tiap yang melihat yang haram. Kata Syekh Abdul Qadir, bagaimanakah cara kita nak atasi bahawa supaya mata kita ini kita gunakan untuk bekalan akhirat? Yang pertamanya, kata Syekh, iaitu memelihara pandangan kita ini daripada tiap-tiap melihat yang haram. Kita tak boleh tengok perkara yang haram. Kata nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Mata adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita tak nak bahas, kita tahu dah. Allah yang berikan kepada kita, yang dikurniakan untuk hamba-Nya. Ia diciptakan untuk membolehkan hamba-Nya melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah. Wa ma khalaqtu wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita ni sebaik-baik kejadian. Mungkin contoh paling senanglah tuan-tuan dan puan-puan, contoh saya ada seorang ini, dia nak kahwin dengan perempuan yang berbadan besar. Kerana apa? Allah jadikan mata lelaki ini melihat perempuan itulah secantik-cantik kejadian. Ada orang yang nak isterinya, bakal isterinya kurus dan tinggi macam model. Sebab apa? Sebab Allah yang jadikan mata, Allah izinkan mata seorang lelaki itu melihat, ini bakal isteri aku. Ada lelaki yang melihat, ada perempuan yang suka bakal suaminya yang berkulit gelap. Kawan-kawan duk kutuk dah, kamu ni yang nak kahwin dengan orang gelap.
lantak pi lah dia kata. Sebab apa? Pandangan yang Allah jadikan kepada perempuan itu melihat lelaki yang gelap ini, itulah secantik kejadian Allah SWT. Maknanya pandangan setiap orang ni lain, tak sama. Tak sama. Hatta anak-anak kita pun, anak kita kan datang daripada kita kan? Maknanya zuriat yang bersambung daripada kita, zuriat kita lah. Tapi setiap anak ni pandangannya lain, pelihatannya lain. Anak yang sulung dia kata tak boleh buat macam ni abang, kita buat macam ni. Anak yang kedua tak boleh. Ni kalau buat macam ni, kita lihat nanti, kita tengok nanti jadi benda lain pula. Anak ketiga lain pula penglihatannya. Setiap orang, setiap manusia, penglihatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT ni lain. Kita tengok pasangan kita pun cukup lah. Kita tahu bagaimana kita memilih bakal pasangan kita, bagaimana kita memilih bakal suami kita, bagaimana kita memilih bakal isteri kita. Itu semua pandangan yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Lagi 1 minit. Di bumi dan di langitnya, supaya sesudah itu dia akan bertambah kenal dan yakin terhadap Tuhannya. Allah jadikan mata, Allah bagikan bumi ini berwarna-warni supaya kita dapat melihat dan kita yakin inilah Allah, kekuasaan Allah SWT. Lalu bertambah pula ketaatan dan kebaktiannya kepada Allah SWT. Jadi kita bagi laluan dulu azan, insya-Allah.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan, sikit lagi ya. Jadi kata Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, dengan mata juga dia boleh berjalan dalam gelap. Itu tidak dinafikan lah. Walaupun gelap, kita boleh cari jalan keluar ataupun jalan untuk menuju ke destinasi dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidupnya. Jika mata itu digunakan untuk keperluan kerana Allah, maknanya kita gunakan mata untuk cari kebaikan yang Allah ciptakan, maka tak terkiralah dia daripada golongan orang yang taat, setia kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Jika mata dibiarkan tidak terkawal dan dia membebaskannya melihat segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihatnya, seperti melihat kepada wanita-wanita ajnabiyah, wanita-wanita yang bukan ahli keluarga kita, maknanya wanita-wanita ni macam awak dia ke apa semua kan, dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi, maka terkiralah, maknanya Imam Abdullah kata, maka dia ini tergolong daripada golongan orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala serta terdedah dirinya kepada bala dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan satu hadis Nabi SAW yang mana Imam Ghazali rahimahullah taala menukilkan, meletakkan hadis ini di dalam salah satu kitab karangannya, iaitu kitab Mukasyafatil Qulub, iaitu benda-benda yang boleh membuka hati kita, yang mana Imam Ghazali memetik hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda, yang bermaksud Nabi bersabda apa? Barang siapa yang memenuhkan matanya untuk melihat benda-benda yang haram, maknanya dia gunakan mata dia sepenuhnya untuk melihat perkara yang haram, maka di akhirat nanti Allah akan penuhkan matanya dengan semua api neraka. Maknanya Allah akan azab mata dia itu yang dia gunakan untuk melihat perkara haram semasa dia hidup dengan azab yang sangat dahsyat. Ini disebut dalam kitab Mukasyafatil Qulub. Imam Ghazali menulis bahawa orang yang menjaga mata ini dia tergolong daripada salah satu orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ada 7, kalau dalam Mukasyafatil Qulub ada 7 golongan yang Imam Ghazali rahimahullah taala menyebut siapa dia orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satunya adalah orang yang menjaga pandangannya daripada melihat perkara-perkara yang haram. Jadi tuan-tuan, itu saja sekadar yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan kupas sedikit siapakah orang-orang yang boleh kita lihat auratnya, dan siapakah orang-orang yang manusia-manusia ataupun orang-orang yang kita tidak boleh melihat auratnya. Bagaimanakah had aurat kalau bertemu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan muslim dengan non-muslim, bagaimanakah had aurat yang boleh dilihat oleh kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita doakan supaya Allah panjangkan umur kita. Kita akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa pada sesi akan datang, dan kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi insya-Allah saya akhiri dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan yang agak lama. Aku qauli hadza wa